Apakah kita mempunyai kemampuan yang sebenarnya dalam menghasilkan sendiri hampir semua makanan kita? Secara kasarnya ya. Ada perkara yang boleh. Daging, kita masih import 28% daripada daging keperluan kita. Paling banyak kita import daripada India, Australia dan New Zealand. Ya, ayam itik, saya setuju bahawa kita sudah mencukupi. Malah kita sudah ada ekspor sedikit. Walaupun ada import, dibenarkan. Ianya bagus untuk membantu mengimbangi harga, tidak dimanipulasikan oleh beberapa orang sahaja. Sayur kita 91%. Buah Malaysia mencukupi. Ikan 90%. Beras sekitar 70%. Telur, Malaysia banyak bertelur. Susu kita masih di peringkat yang rendah. Namun kita mesti lihat dari segi imbangan dagangan kita, balance of trade. Dari segi binatang hidup dan daging, balance of trade kita negatif. Defisit kita lebih daripada 2 bilion. Sayuran kita, defisit kita lebih daripada 2.3 bilion. Buahan kita, walaupun kita sudah menghasil, tetapi apa yang kita import, apple, anggur, kiwi, setahun lebih pada 1.5 bilion. Ikan, kita masih import hampir 1 bilion. Bijiran, gandum, cereal dan sebagainya 1.6 bilion. Tenusu dan telur, susu dan telur, walaupun kita kata cukup, tetapi import kita masih banyak. Dan bahan makanan untuk ternakan, jagung untuk ayam dan makanan-makanan yang lain, kita defisitnya hampir 6 bilion. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang kita hasilkan, ada kita ekspor. Tetapi sepanjang masa import kita bertambah, termasuk beras kita. Dulu pernah dalam tahun 2000 kita SSL kita lebih kurang 50%. Sekarang ini sudah hampir 70%. Tetapi lompang 30% itu berdasarkan pada penduduk yang bertambah dan keinginan makan yang lebih, kita mengimport beras kita kira-kira 1.5 bilion setahun. Jadi sebab itu kita katakan bahawa apabila kita banyak mengimport, artinya ia mendedahkan negara kita pada risiko tentang naik turun mata wang kita. Saya sebutkan berkali-kali sebelum ini bahawa kalau dilihat defisit perdagangan agro makanan kita ialah lebih kurang 17 bilion setahun. Kalau kita catatkan dalam sektor pertanian, orang lihat pertanian kita ini masih lagi banyak ekspornya, tapi itu termasuk kelapa sawit dan getah. Kerana negara menyatakan bahawa kelapa sawit, getah, perladangan itu dikira pertanian. Hanya Malaysia sahaja yang masih lagi kita pisahkan antara pertanian itu hanyalah dimaksudkan dengan makanan. Tapi Indonesia, kalau Kementerian Pertanian ini termasuk yang menjaga kelapa sawit dan getah. Tetapi dalam soal makanan, kalau saya sebutkan di sini, kita tolak kelapa sawit dan getah, kita mengalami defisit yang besar. Dan defisit yang besar dari segi hukum ekonomi. Lebih banyak kita import, ianya akan menyebabkan nilai mata wang kita jatuh. Lalu ekspor melebihi import, ini menyebabkan nilai mata wang kita tinggi.